من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من Ya يهده Allah. الله فلا مضل له ومن Ya يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. amin ya Allah. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Assalamualaikum yang warahmatullahi berbahagia. wabarakatuh. Al-Fadilah Hajah Noliah binti Haji Kasmuri. Kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman, keluarga besar Gemenur Iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bersama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Amin. ini sambungan kita Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. InsyaAllah. Juga terima kasih kepada Sahabat Tabiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, mari sama-sama kita membacakan ilmu kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadilah Ustazah untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sayangi, yang kita kasihi. Di keluarga baginda, para sahabat, para sodiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, di keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم. Silakan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur Allah masih mengizinkan kita duduk dalam halaqah ilmu, istiqamah dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Alhamdulillah. kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadilah Ustazah. Tafadhal mashkurah. Ya, kita betul sikit Dia bukan tafaddal je. Dia bila mula tu fal yatafaddal mashkura. Macam mana? Fal Fal yatafaddal. yatafaddal mashkurah. Aiwa. Not. Dia lebih sempurna dengan fal. Itu lebih mengalu-alukan. InsyaAllah. Bismillah. MasyaAllah, Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ingat tadi tukar admin yang bertugas hari ni. Sebab saya nampak muka Kak Norini dahulu. Dapat kembali Kak Norini. Oh, rupanya Kak Amira masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memulakan bicara ilmu ini on behalf bagi seluruh keluarga besar Gemenur Iman ini. Juga khususnya kepada Al-Fadilah Kak Hajah Rosniati kita lah. Semoga diberikan kemudahan atas segala urusannya. Dan juga seluruh yang bersama admin-admin seluruh Gemenur Iman ini, keluarga besar Gemenur Iman dan sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dengan Gemenur Iman ini. Terutamanya pada petang bersiaran pada petang Khamis ini bersama dengan saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala yang memilih kita bersama, yang memberikan izin berterusan ini. Moga Allah redha dengan kesungguhan kita ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wa nawaina ta'alam wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahu a'lam. Mari kita menyambung dengan bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'a ilmuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا أبوء لك بنعمتك علينا وأبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا يا رحمن فاغفر لنا يا رحيم فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Waalaikumsalam sahabat-sahabat yang singgah di FB Live saya. Untuk makluman dan pengetahuan sahabat-sahabat di FB Live saya, kalau tidak bersama di FB Live saya juga tidak bersama di Google Meet Gema Nur Iman, boleh singgah di YouTube rasmi Gema Nur Iman. Moga-moga luas manfaatnya. Setiap hari ada saja ilmu, majlis ilmu dan perkara-perkara baik yang dikongsikan di situ. Moga-moga kita adalah mereka yang tinggal tekan je link tu. Sebab sekarang link iklan ada link YouTube. Alhamdulillah. Tahniah semua ahli jawatan kuasa, soft kepimpinan ni, Gema Nur Iman. Setiap hari ada perkara baik yang ditambah nilai bersama untuk mendapatkan pandangan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah seperti biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengambil iktibar daripada apa yang kita pelajari, perkara-perkara yang wajib ini. Hari ini saya ingin mengingatkan sedikit. Kelas malam tadi pun saya diingatkan pada mereka yang singgah di lapangan dekat satu masjid dekat kawasan perumahan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Petang ni saya ingin mengingatkan juga kepada kakak-kakak dan sahabat-sahabat yang bersama, terutamanya keluarga besar Gema Nur Iman ini. Sesungguhnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya ada mendengar dan dia lalu dekat timeline saya punya media sosial. Di IG pun ada, dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat FB pun ada. Tiba-tiba dekat TikTok saya pun ada juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lalu kan sebab orang share. Dekat dalam grup pun ada. Mana seorang ustaz ni, saya tak ingat nama dia siapa. Tapi sejak 2 menjak ni memang dia agak popular jugalah. Walaupun saya tak berapa kenal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi sebab dia keluar selalu kan, dia mengingatkan bahawa ada satu hukum yang berkaitan dengan mereka yang tidak belajar tentang fardu ain ini. Yang utama adalah tauhid, yang kedua adalah fiqh, yang ketiga adalah tasawuf. Kalau dia tak pergi belajar dan dia tak bersungguh-sungguh belajar dan tak mencari ruang untuk belajar, dia bukan belajar sikit-sikit, dia bukan belajar solat je. Dia bukan belajar puasa je. Tapi dia kena belajar semua. Kita sedang belajar keseluruhannya ni. Sedang berusaha. Ini baru jilid pertama, insya-Allah. Tapi fiqh je lah. Jadi saya percaya dekat laman ilmu Gema Nur Iman ni ada juga majlis ilmu untuk kelas tauhid. Ada kan? Ada kan? Alhamdulillah. Kemudian juga tasawuf, kelas tasawuf. Alhamdulillah. Maka berbekalkan perkara ini, kalau tidak kita berusaha, sampai ustaz tu mengira bercakap, dulu guru saya tak cakap macam itu, guru saya cuma cakap macam ni dia. Berdosa tu kalau tak pergi tu. Tapi ustaz dia cakap, setiap detik kalau kita tak berusaha, dosanya adalah detik yang kita tak berusaha untuk belajar. Dosa besar, bukan dosa kecil. Jadi tahniahlah yang berjaya singgah sekurang-kurangnya daripada 3 perkara utama itu. Kita ada bekalan satu, fiqh. Yang namanya fiqh ini, fiqh. Dan khususnya fiqh mazhab Syafi'i. Kerana kita tinggal di kawasan dan tempat dan Allahumma salli ala Muhammad, Nusantara ni, benua Asia ni lah, Asia Tenggara ni, semuanya kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Jadi boleh tak belajar mazhab yang lain? Silakan. Belajarlah. Tetapi jangan meninggalkan mazhab Imam Syafi'i ni. Kerana dia boleh membawa kepada dosa sepanjang detik kita tidak berusaha belajar itu. Wala'udzubillah min dzalik. Tapi jika ada usaha itu, walaupun seminggu sekali ni, tapi kalau tak nak seminggu sekali,
Hari-hari boleh tengok. Kelas saya ada tiap-tiap hari fiqah ni. Subhanallah. Hampir setiap hari ada dalam fiqah. Walaupun dia mengulang perkara yang sama. Terima kasihlah kakak yang istiqomah. Bukan istiqomah lah. Bersungguh-sungguh lah singgah. Walau di FB Live saya ataupun sebahagiannya ada di Google Meet Live. Dan untuk kelas saya esok, hari Jumaat jilid yang kedua. Subhanallah. Ada jilid satu kelas tu jilid yang kedua. Saya jemputlah sahabat-sahabat yang mendengar ni. Kalau tidak di Google Meet Live yang saya nanti share dengan Kak Amira je lah. Kak Amira je yang selalu saya minta tolong untuk sharing ni. Kalau saya lupa, cubalah tanya saya nanti. Ataupun dekat FB Live saya lah. InsyaAllah. Supaya kita ini mengelak daripada kelak di hadapan Allah. Kita ada jawapan tak? Kita ada jawapan untuk diberikan kepada Allah. Kenapa kita belajar dan kenapa kita tidak belajar. Dan kenapa kita tidak berusaha dan kenapa kita diberikan iklan, kita berikan pengetahuan, diberikan panggilan. Iklan tu panggilan lah kan. Tapi kita tak berusaha untuk masuk ke dalam majlis ilmu itu. Boleh jadilah agaknya. Boleh jadi. Yang ada misai tebal sikit tu. Dia lah tu. Okay. Dia lah yang keluar 2-3 menjak ni cerita bab perkara ni. Saya cakap, dulu saya pernah cakap begitu. Tapi saya betul-betul boleh tahan jugalah, kena boykot juga. Kena boykot lah. Sebab itu nak suruh pergi kelas dia je lah tu. Bukan pergi kelas aku je. Kan cerita pasal tauhid dengan tasawuf. Saya kelas tasawuf tak banyak. Kelas tasawuf saya cuma kelas hadis saja. Kelas kitab Riyadhus Salihin dengan kitab hadis 40, itu kira tasawuf. Dan juga kelas Allahumma salli ala Muhammad. Apa satu lagi? Hadis kursi. Itu pun sekarang pun admin dia kurang sihat, jadi dia jarang-jarang. Moga-moga Allah bagi kita jalan ni, faham ni. Kita usahalah. Mana-mana pun dengan para asatizah mana pun. Kalau bukan dengan saya pun. Tapi bukan cerita pasal solat dan puasa saja kan. Kita belajar fiqh ni bukan solat dan puasa saja. Tapi dia bermula dengan kita belajar panjang lebar tentang bersuci dan segala perkara-perkara yang wajib kita jaga supaya kita tidak tertinggal dan tidak terlepas pandang tentang segala perintah Allah. Terutamanya hari ini kita akan menyambung bab pengertian. Nifas ini saya rasa dah selesai. Kita sambung pada tempoh nifas pun saya rasa pun dah selesai juga. Panjang lebar dah kita cerita sampai dah nak maghrib pada minggu yang sudah. Wah kan. Alhamdulillah ada yang tolong cakap berhenti Ustazah. Okey, kita berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkara-perkara yang diharamkan ketika nifas. Kita sambung hari ini berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang, diharamkan ketika nifas. Jadi isteri ataupun wanita-wanita yang berada dalam keadaan, bismillah, dalam keadaan nifas ini maksudnya dia selepas mengandung dan bersalin. Dia mengandung, dia bersalin. Subhanallah. Dia bersalin, dia ada keluar darah nifas. Kalau darah nifas tak ada, maka dia dah suci. Tak ada masalah. Itu adalah jarang-jarang berlaku, tapi ada berlaku. Jadi para alim ulama telah bersepakat. Bila disebutkan para alim ulama, ibu-ibu kena faham. Bermaksud seluruh ulama, seluruh mazhab. Itu namanya ulama. Telah bersepakat. Bila perkataan sepakat itu, mereka bersetuju bahawa nifas adalah sama larangan-larangannya dengan haid dalam semua hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Sama dengan semua hukum yang berkaitan dengan haid. Apa yang tak boleh pada waktu haid, itulah tak boleh pada waktu ni, tak boleh waktu nifas. Itu secara menyeluruh. Dan tidak ada bantahan daripada pandangan seluruh ulama. Jadi tiba-tiba jangan pula kita orang biasa membantah pula. Iya ke Ustazah? Adalah yang boleh. Adalah yang boleh. Adalah yang boleh tu dah tak boleh untuk mazhab Syafi'i ni. Mazhab lain mungkin. Wallahualam. Tapi kita dah bersetuju. Hari itu kita berusaha untuk menjaga kita punya akhlak ini. Walaupun dengan tidak membaca Al-Quran. Saya minta maaf. Tapi kalau ibu-ibu rasa nak tukar pandangan, tak ada masalah. Benda tu tidak menyalahi pun sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang singgah di Google Meet Live ini, anjuran daripada keluarga besar Gemenur Iman ini dan juga FB Live saya. Alhamdulillah. Melihat Allahumma salli ala Muhammad, apabila cerita yang diharamkan ini sama seperti haid, maka kita boleh tengok balik pada perkara-perkara yang dilarang ketika haid. Kalau tak silap dalam buku ni
Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar. Muka surat 92 kitab. Tapi dekat dekat ni mana ni? 95 Ustazah. 95. Terima kasih Kak Nurini. Masya Allah. 95 ke dekat dalam ni? Oh, dalam kitab. Tak, yang saya kata ni dalam ni. PDF tak pasti. 200 lebih. Bukan 200 lebih. Sebelum tu. Tak apa, tak payah, tak payah no. 99. Tak payah ke atas Kak. Tak apa, tak ada masalah. Ada nak tanya ke yang angkat tangan ni? Silakan. Sebab dah ada yang angkat tangan. Tak ada. Tersalah kan, tertekan. Mungkin ter. Allah SWT. Tapi kalau nak tanya, kalau tak boleh bercakap, tulis pun tak apa, boleh. Tak ada masalah. Allah SWT Muhammad. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkara-perkara yang diharam kita hit adalah solat, membaca Al-Quran, menyentuh, menanggungnya. Allah SWT Muhammad. Sebagaimana yang telah lalu dan tajuk perkara-perkara yang diharamkan ketika berjunub, yang ketiga tinggal dalam masjid dan tidak haram melintasinya. Allah SWT Muhammad. Yang keempat, tawaf. Tawaf di Baitullah Al-Haram. Allahumma salli Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan apabila cerita berkaitan nifas ni, apabila melihat darah keluar ketika mengandung, seorang perempuan yang hamil melihat darah keluar sehingga tempoh keluarnya adalah sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam dan tidak melebihi maksimum 15 hari 15 malam. Allahumma salli Muhammad. Maka darah tersebut ialah darah haid berdasarkan pendapat yang lebih jelas. Kalaulah dia keluar, perempuan itu ketika datang tu ceritanya tadi tu 24 jam minimum, itu haid. Justru mereka hendaklah meninggalkan solat, puasa dan semua yang haram atas perempuan yang haid itu. Dengan itu secara total, secara keseluruhannya hendaklah meninggalkan solat, puasa dan semua perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid. Sekiranya darah yang dilihat ini dia buat pengulangan saja. Jangan risau. Subhanallah. Sekiranya darah yang dilihat itu kurang daripada sekurang-kurangnya tempoh haid atau melebihi tempoh haid yang paling lama, maka darah yang kurang dan lebih tempoh itu dianggap istihadhah. Okay, next. Maka hukumnya dipakai sebagai hukum darah istihadhah dari segi sembahyang dan lain-lainnya. Menurut sebagian ulama, darah yang dilihat oleh perempuan ketika hamil itu dianggap darah istihadhah secara mutlak walau bagaimanapun sekalipun keadaannya dan bukan darah haid. Ini kerana lubang tempat keluar darah haid akan tertutup ketika hamil dan inilah kebiasaan dan kebanyakan yang berlaku. Dia melihat darah ketika mengandung itu, dia kena ikut kiraan yang tadi tu. Dia bukan nifas tadi ni. Kita buat penambah baikkan supaya ada ketikanya orang mengandung ni, dia keluar darah. Ada kan? Ketikanya ada keluar darah. Jadi nak ikut inilah kiraan kalau dia tengah mengandung tetapi dia keluar darah. Tiba-tiba dia dah keluar darah, contoh terdekat, saya ada 2 orang yang baru saya dapat tahu mereka begitu. Satu kakak saya, satu lagi sahabat saya. Kakak saya, dia hampir sebulan darah tak berhenti. Sebab uri kat bawah. Oh, Kak Nurini pun sama. Masya Allah, tabarakallah. Habis tu Kak Nurini dulu, Kak Nur Hashimah pun sama. Masya Allah. Habis tu kira macam mana Kak Nurini? Apa tu? Tak dengar. Kira darah istihadhah lah Ustazah, sebabnya hari ni test positif, besok bleeding sampai beranak. Serius? Ya. Habis tu takkanlah semua istihadhah? Istihadhah lah 9 bulan. Tidak. Dia Tak tidak kira penyakit tu. Itu kan kira penyakit Ustazah. Ya, tapi istihadhah ni dia ada kadar dia juga. Oh. Memang semayang Pemain lagi semua istihadhah. Dia kan macam ni. Kalau dia keluar, kan ikut ni kiraan ni, nampak tak tadi tu? Kalau dia keluar dia sehari 15 hari tu. dia kurang daripada 24 jam, dia istihadhah. Dia kalau lebih 15 hari 15 malam, dia akan jadi istihadhah. Jadi ketika mana kalau dia keluar berterusan macam Kak Nurini ni, dia kena check Kak Nurini punya waktu haid. Kalau tak Kak Nurini sembahyang sepanjang zaman 9 bulan tu. Sebenarnya ada waktu yang tidak boleh disolat juga sebab ada waktu 15 hari 15 malam tu. Dia tak ada ilmu.
Allahu Akbar. Walillahil Masa tu tak ada ilmu, orang kata darah istihadah kena solat. Allah, Allah, Orang kata Allah. mengandung mana ada darah, bila dah mengandung bila solat. Tiba-tiba keluar darah kan? Memang Okey, saya khusus untuk Kak Nurini atau sebahagian yang Allah SWT Muhammad diuji begini. semua Pertamanya, tiga anak macam tu. Allahu Akbar. Ya. Puas lah macam-macam. Tapi pun dia macam nak keluar tak keluar macam tu lah. Memang ambil injection, every week dia cocok. Setiap hari keluar? Ya. Memang pakai pad je. Sedikit-sedikit. Tak juga sedikit, banyak. Tetapi dia tak macam darah haid. Dia macam cairan darah macam tu. Ya, betul. Bila Tetapi pergi kalau dia hospital, doktor check, tak ada apa-apa, os tak buka. Tetapi bleeding. yalah. Itulah saya cakap tadi. Allah sebulan je. Kalau sebulan je tak keluar, awal hamil sampai bulan ke-6, bulan ke-7 tak ada, masuk bulan. Okey, beginilah. Oleh kerana ia sudah berlalu dan anak-anak pun dah besar. Anak-anak pun dah ada anak sekarang. Allahu Akbar. Alillahil hamd. Ibu, semua perkara ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya darah yang keluar kurang daripada tempoh minimum haid atau melebihi tempoh maksimumnya, maka darah yang terkurang dan terlebih itu dianggap darah penyakit. Itu kiraan dia kat darah istihadah. Jadi kalau dia dalam range waktu 15 hari 15 malam, bermakna dia boleh dikira darah haid. Ketika itu akak tak wajib untuk solat. Tak wajib untuk solat. Jadi okeylah. Kesilapan kerana kurang memahami ini. Berdosa tak Ustazah? Dia dianggap sebagai dosa tidak belajar lah. Yalah. Dosa. Macam tadi saya cakap awal-awal tadi tu. Sebab kita tak mencari ilmu ketika itu. Dan ketika itu kita buat keputusan sekali lamsam aja ikut pandangan doktor yang pada waktu itu pun boleh jadi doktor tu pun tidak. Tidak memahami belajar tentang hukum hakam. Tanya jugalah asatizah. Cuma dia orang kata tak darah istihadah, dia tak adalah penjelasan macam kita belajar sekarang. Allah. Sekian jam, sekian kira berapa hari, berapa minit. Inilah. Tak adalah inilah. Tapi selepas dah tak beranak baru dapat ilmu. Allahu Akbar. Ayat dia dah tak beranak baru dapat ilmu. Astagfirullahaladzim. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Marilah. Ketika mana kita tidak mengetahui perkara itu dan kita melanggar susunan ataupun melanggar apa yang kiraan yang telah kita dengar pada hari ini, maka mohon ampunlah kepada Allah. Minta ampun pada Allah kerana waktu itu kami tak tahu ya Allah. Kami hina, kami tak belajar ya Allah. Ampunkanlah dosa kami kerana kami tak tahu perkara itu dan tak faham perkara itu. Kami tanya ya Allah, yang bercakap tu pun belum tentu memberikan penerangan yang sebenarnya. Waktu tu Ustazah Nulia belum lahir kan belum? Tak adalah aku gurau. Ada je tahun 90. Dah. Saya dah sekolah menengah. Alhamdulillah. Saya masih menuntut ilmu ketika itu. Subhanallah. Dan sesungguhnya betapa banyaknya kekurangan kita ini. Moga-moga Allah melihat kekurangan itu sebagai satu pengurangan hamba Allah yang pada waktu itu berusaha mencari ilmu tetapi tidak sampai pada tahap yang sepatutnya kita faham. Maka tetap kita memohon ampun dan maaf. Sungguh-sungguhlah mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kiraannya tetap sama kalau tiba-tiba sebulan dia keluar darah. 15 hari adalah fokus untuk haid walaupun dalam keadaan mengandung. Sebab dia tulis kat sini kan? Betul tak? Kita baca benda yang sama tadi kan? Bila dia ada 15 hari 15 malam, ia dikira sebagai haid. Dan selebihnya adalah istihadah. Ustazah, kalau macam tu, kalau macam saya punya kes, kalau lah ada orang lain, saya duk anti rasa juga masa anak-anak mengandung tapi tak ada seorang. Alhamdulillah tak ada ujian begitu. Tak ada yang mengikut. Kalau kata macam gini, kalau lah orang lain yang kena, apakah setiap bulan tu kita akan ambil 15 hari untuk begitu. Period yang mengatakan period yang betul. Kita tak payah solat. Walaupun kita tak kena darah. Tarikh, maknanya tarikh sebelum kebiasaan, kita mengandung, tarikh kebiasaan bila kita period berapa hari bulan ambil tarikh tu. Ya, betul. Faham. Tarikh kebiasaan kita haid berapa hari bulan. Kalau kita berganjak setiap bulan seminggu, macam saya akan berganjak setiap bulan seminggu ke depan. Saya. Kalau bulan lepas saya kena dalam 20 hari bulan sampai 30 contoh macam tu kan. 10 hari tu. So,
bulan lepas, bulan depan saya akan kena mungkin dalam 5 hari bulan macam tu. So, saya kena ganjakkan ke depan lah, tapi dia ke depan dan ke depan. Macam mana kita nak tahu warna darah bagi anak-anak yang baru nak period, kita nak sentuh nak tentukan itu darah period. Kalau pertama kali keluar, itu kalau lebih daripada 24 jam, kita tak perlu kenalkan pada darah tu darah apa. Dia memang confirm period. Dia memang confirm uzur, makzurah. Okay? Yang bertanya ni adalah Kak Zainab Abu Bakar. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu berhati-hati sebab ada lagi masih ada peluang untuk mengandung ni. Macam Kak Amira pun insyaAllah boleh lagi ni, insyaAllah. Terkejut dia, terkejut. Jangan terkejut sangat, muda lagi kita ni. Kita muda lagi. Bagi peluang lah, bagi peluang. Moga-moga ada kebaikan. Kak Azrina apa semua ni kan. Kak Suaya umur berapa yang gelak ni? Sama geng dengan saya Ustazah. Oh, sama geng. Kau main sama umur. Masih muda. Ustazah, Masih saya ada. nak cakap. Ya, Kak Ustazah, Zarina. saya umur 57 mengandung Ustazah. Alhamdulillah. Syukur. Tapi mengandung di luar rahim. Iyalah, tetap rezeki Allah. Betul? Mustahil Ya, kan? betul. Tiada yang mustahil. Kecuali dia mempunyai kemudaratan, maka doktor berhak untuk memberi nasihat. Dan kita kena dengar cakap doktor. Tapi kalau Saya rasa nak umur- mati syahid, Kak Zarina, kalau Ya. rasa nak mati syahid, masa tu biar je. Kandung biar. Saya umur 30 dah ikat. 30 ikat, 57 mengandung. Ha. Mengandung di luar rahim. Allahu Akbar. Moga-moga ada Saya kebaikan. ikat. Lepas Saya tu, ikat tu sebab ada anak thalassemia 3 orang kan. Yelah. Lepas tu sekarang ni dah umur 50 lebih tu, bila luar rahim buat apa? Sekarang dah 60 dah. Baru Yelah, masa baru luar rahim tu buat apa? diorang cuci lah. Ustazah tak boleh. Tak boleh selamat. Tak boleh selamatkan baby ke tak boleh selamatkan akak? Sama lah. Kita dah peringkat umur kan. 57. Tu saya cakap tadi tu. Kalau rasa Kalau nak mati itu syahid. buat nak mati syahid, hari tu biar je. Ya Allah Ustazah, anak ada lagi yang sakit tu perlukan saya. Itulah kita fikir macam gitu kan. Kita fikir Ha. macam itu. Tapi kita lupa bahawa yang jaga kita dan anak-anak kita ni Allah SWT. Silap kita kat situ. Saya minta Ya. maaf. Kalau Tak warna apa. yang keluar tu coklat sikit, Ustazah tu kira dah mula period ke? Kalau dia permulaan, dia baru nak hari pertama period, tunggu sampai 24 jam. Kalau hari pertama coklat, hari kedua coklat, hari ketiga coklat, hari keempat baru keluar darah dan melebihi 24 jam, itu darah haid. Kebiasaan wanita, kebiasaan adalah 7 hari 7 malam untuk haid. Ya, Kak Zainab Abu Bakar, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab saya yang dah dewasa ni, permulaan darah haid saya adalah memang coklat. Coklat, hitam, coklat, lepas tu kemudian dia bertukar warna. Beranak lagi lah kau Mira, bersiap siaga lah kau. Kamu kan main lagi, aku tolong bacakan ni. Maksudnya kena solat lah. Ya, kena solat ketika waktu istihadah, tak perlu solat ketika haid. Itu ilmu. Ya Kak Sarina, dulu ada tak kes begitu dekat klinik, dekat hospital? Ada. Habis tu Kak Sarina bagi nasihat apa? Tanya saya ke? Bukan, Kak Sorina. Kak Sorina ni dia matron. Okey. Apa Kak Sorina buat pada mereka ni? Tak jumpa Punat. Mic tak buka. Tanya. Mic buka dulu lah. Baru cakap. Nak jawab kat mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Yang pertamanya kena rehat, psikologi method tu kena tahu dulu sebab Betul. dia involve dalam family. Okey. Then? Lepas tu doktor akan continue treatment lah doktor. Tu atas doktor lah. Kita cuma assist saja. Selamat dia. Kita cuma Tak, assistant je betul terus. doktor. Sebab ni ini involve pada mother and baby actually. Yelah. Kalau sebab itu saya kata tadi kalau nak mati syahid boleh buat keputusan. Doktor tak boleh menghalang sebenarnya. Tapi yalah, nasihat doktor adalah nasihat yang paling utama. Boleh jadi sebab tadi Kak Zarina kata sebahagian anaknya perlukan perhatian. Betul lah tu. Semua tak salah. Betul. Itu betul. Betul. Tapi- Yang pertama yang tu lah. Psikologi method psikologi for je lah. family. Okey, kalau ada kes yang macam Kak Nurini tu? Kalau Kak Norini tu dia dipanggil placenta previa yang saya dah tulis kat atas tu. Betul. Dia tu kalau placenta previa tu dia digalakkan kalau nak mengandung juga 3 tahun
sebab nak cover kesihatan rahim tu. And then Yelah, tapi kalau kalau dah keluar darah tu Kak Sorina cakap apa yang sampai 9 bulan keluar tu? yang tu biasanya kita admit for untuk 9 months kat ward. Apa yang Well, sebenarnya? kalau dulu kita rehatkan dia dalam ward, kita tak bagi dia bergerak. Yelah, Sungguh-sungguh hukumnya rehat. apa? Hukumnya apa? Dulu cakap dengan dia orang hukum semayang dia macam mana? Itu pun kurang, masa tu belum terdedah sangat lah Ustaz. Hari ni aku jadi seorang siasat untuk korang yang pernah melalui perkara ni semua. Subhanallah. Minta Istighfar, maaf Ustazah, masa istighfar, tu blur. Blur istighfar jugalah. dan bertaubatlah. Kita pernah buat silap ni. Ya. Bukan kita sangatlah. saya cakap on behalf kakak lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana Allahumma salli ala Muhammad. Betapa cerita pasal darah wanita ini, sebab itu ada pernah kita dengar wanita ini kurang agamanya kerana haid dan juga kerana nifasnya inilah. Dah bila dah kurang agama ni, dia lepas tu bukan dia tak pergi belajar, kadang-kadang ada belajar pun dia tak nak belajar. Subhanallah. Itu satu perkara yang ujian besar lah untuk kita bersama sebenarnya. Tapi alhamdulillah bila Allah beri izin kita bertemu ni di lapangan yang sebenarnya, ini pun tidak secara menyeluruh. Saya selalu cakapkan tiba-tiba Allah memberikan saya lebih kemudahan lah. Bila ada ustazah lain yang betul-betul fokus untuk perkara ini, untuk mengenal darah, untuk mengenal tu, segala kiraan dia tu, tapi saya boleh bagi tahulah. Perkara itu akan menjadi confuse dalam kita punya pemahaman sebab kita hanya tahu tentang masalah kita. Kita tak tahu tentang masalah orang lain. Masalah darah ni masalah kita. Kita tak boleh compare dengan orang lain. Kita tak boleh cakap sama pun dengan orang lain. Lebih kurang dia sama dengan aku, tak boleh. Dia tak ada lebih kurang. Dia darah masing-masing, haid dan nifas tak sama. Kiraan dia. Macam sama je tapi tak sama. Tapi bila dia begitu, akhirnya Syekh Mansur tu pernah mengingatkan kepada kami semua, Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah merahmatinya dan menjaganya. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti saya sikit lah tu. Dan nanti saya jawab yang tu. Untuk Kak Linda tu. Dia mengatakan kalaulah kita tak boleh memahami seluruh perkara, tetapi yang paling utama, kita tahu kiraan hari ini sudah memadai. Walaupun kita tidak dapat mengenal darah tu. Tak tahu darah dia darah pekat ke darah cair ke darah apa. Kemudian dia punya kiraan tu bukanlah lari, tapi kita dah kira betul-betul. Kita tahu kita punya memang waktunya tepat je bila kita kena. Haid kita tu. Maka ketika itulah, kalau ketika mengandung keluar darah, maka kiraannya beginilah. Dia akan jadi darah haid juga kalau dia keluar dalam masa sebulan tu. Sebab sebahagian daripada bulan adalah untuk darah yang dikira sebagai darah haid dan sebahagiannya adalah darah kotor ataupun darah sakit. Tu keluar, tu lepas tak keluar. Apa benda tu keluar, tak lepas tak keluar ni, apa benda ni? Masa bila ni? Subhanallah. Macam-macam punya soalan. Sekejap, saya satu, Kak Linda ni. Masa premenopause, kalau darah keluar masa buang air kecil sikit saja tapi tak ada di panty liner, adakah itu consider darah haid? Ikut kiraan ni, ikut kiraan hari ni yang kita bincangkan ni. Haid paling minimum adalah 24 jam. Walaupun beberapa hari. Walaupun 5 hari, 7 hari, 8 hari, 15 hari. Tiba-tiba cuma 24 jam je. Kita kira satu hari tu 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam contoh. Tapi kalau dia ketika premenopause tu, dia keluar cuma setitik, 2 titik, sekejap pagi je, petang tak, itu kira istihadah. Dia bukan haid. Jadilah. Sama juga yang permulaan haid tadi tu. Kalau dia keluar setitik pada pagi je, petang tak ada, besok tak ada, lusa tak ada, tular tak ada, bulan depan baru keluar balik. Itu bukan haid lah, itu istihadah lah. Dia wajib semayang, bersihkan dan semayang. Khadijah Maimunah kalau warna coklat tu keluar tapi lepas tu tak keluar, kena mandi dan solat macam biasa, itu akhir last haid. Kalau akhir last haid pula, betul-betul nak takkidkan tu, nak betul-betul kuatkan dia punya pernyataan tu. Kalau dia akhir haid, coklat itu masih haid, hitam masih haid, warna kuning pekat masih haid, campur putih dengan hitam pun haid. Okay, jangan macam-macam. Last haid sehingga dia keluar cairan putih. Apa Kak Nurini ayatnya? Kak Aminah? Cairan putih yang Macam berkaca. putih telur. Berkaca. Macam putih telur.
Mana ada putih telur, ya putih telur kan. Berkaca lah. Jangan putih telur sangat. Aku nak makan telur Berkaca. kejap lagi ni. Kau orang ni kan pantang lah. Maaf, Asyik telur je. Silap-silap. Tapi Berkaca. jadi Kita aku ada ada buat lah. Orang kata masa kalau dah keluar cairan putih berkaca. 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 Dalam Cairan berkaca putih tu berkaca tak ada tu. coklat, tak ada hitam, tak ada merah, tak ada kuning, tak ada apa. Ya. Dia berkaca. Tapi ada orang tak keluar berkaca. Dia terus kering aja. Terus kering lah. Mandilah. Memang tak ada kesan apa-apa. Tak ada darah, tak ada putih, tak ada hitam, tak ada apa. Dia memang terus kering je. Lepas 2 hari, dia keluar cairan yang pekat sedikit. Macam tu kan. Itu namanya dia lelah, disebut sebagai sama ada mazi ataupun wadi. Tu. 2 tu. Yang kita akan bincangkan ke dah bincangkan kalau tak salah saya. Tu dekat chat saya dah baca ke yang Iman tanya tu waktu coklat tu tak boleh solat kan? Tak boleh Dah, solat saya dah jawab tadi dah. Yang asal tadi tu. Waktu kalau dia akhir period tak boleh lah. Tapi kalau dia istihadah tak ada masalah. Iman mana pula ni? Tak ada. Tak ada, saya belum jawab. Yang mana? Waktu coklat tu tak boleh solat dah kan? Waktu coklat datang mana? Masa bila? Dia tanya waktu coklat je. Kak Iman. Awal-awal nak period tu Ustazah. Awal-awal nak period tak boleh lah dah. Kan? Itu kira dalam period lahiran Ustazah Itu kan? permulaan period. Itu permulaan Oh, haid. okey baik. Itu permulaan Terima kasih haid. Ustazah. Sama-sama. Ya, bagi soalan jangan tengah-tengah. Tak faham yang membaca ni. Yang nak jawab pun tak faham nanti. Allahumma salli ala sayyidina Ustazah, Muhammad. sama juga permulaan haid kalau datang warna pink dulu. Sama kan? Merah cair. Of Cair. course itu lagi ketara. Itu lagi permulaan darah. Baik. Kalau hitam dia bukan permulaan darah. Dia adalah dia titik-titik sebelum nak jadi darah tu. Tu. Itu titik-titik awal tu. Warna hitam. Allahu'alam. Ada soalan? So berhati-hatilah bagi mereka yang ketika dia hamil tiba-tiba ada keluar darah. Ustazah, tahu tak feedback yang dapat selepas belajar haid ni kan? Hmm. Tentang kiraan, tentang warna, bila sampai kena tengok sampai 15 hari. Ramai yang dalam 5 hari, 7 hari dah mandi, tapi bila dah belajar ni rupanya diorang punya masih ada light coklat kuning sebelum sampai 11-12 hari sebenarnya. Itulah saya bertanya ni betul lah ilmu Aku nak sebut ke? Tak adalah. Rahsia. Ingatkan Rahsia. saya, tapi majoriti daripada adik-adik dan ada juga yang peringkat macam Sebenarnya peringkat berusia lah. Mana-mana Ya, pun ya. ada ujian mereka masing-masing. saya. Tapi itulah minta yang dengar ni minta fahamlah kan kesian sebab kita ibadat solat tu ya Allah hai. Dia bukan setakat solat je. Nanti bersama dengan suami. Belum bersih. Ya Allah. Haram. Menakutkan. Lagi yang baru kahwin ni. Kak Azrina ni. Takut ngandung Tiba-tiba. pula lepas tu. Maaf, Ustaz. Minta maaf Ustaz. Allah Ustaz Muhammad. Ustaz tak ada kan? Boleh lah cakap dengan isterinya je. Saya harap saya datang ke Nuri Ibu Ros. Saya Ustaz nak saya jumpa tak Zaza. ada. Saya Ustaz nak kat jumpa Johor. Ustazah. Kalau minggu depannya saya memang ada kat KL. Alah, selit lagi dah. Astagfirullahaladzim. Saya Makanan baru dah balik sampai Johor ni Kak. Allah Ustaz Muhammad. Tak boleh. Makanan dah tempah. 16 hari apa? Ustazah, pertemuan semua Zah ramai turun. Ramai apa? Hari Malaysia lah Ustazah. 16 hari Malaysia. 16 Hari hari Malaysia. Malaysia mana ada orang kerja. Public holiday kot. Kerja saya mana ada public holiday betul? Tolonglah. Hari Sabtu, Masya-Allah. Hari Sabtu saya ada kelas kat sini. Masya-Allah, tabarakallah. Kenapa terberhenti pula ni? Sambung-sambung balik minta maaf. Okey dah kita sambung. Ini minta maaf sahabat-sahabat yang mendengar. Mereka ni ada nak buat perjumpaan dengan kebaikan yang besar. InsyaAllah ada rezeki lain insyaAllah. Okey, kita berbalik kepada cerita tempoh mengandung pula. Ni jangan terkejut pula. Zaman kita dengan zaman dulu tak sama. Tapi kalau zaman sekarang ada, rupa-rupanya tadi dah lepas ikat pun tiba-tiba ada pula mengandung luar rahim. Kuasa Allah. Jangan nak duk cakap tak, sudahlah. Kau selagi ada suami, Kak Nurini Haji, siapa nama Haji? Haji Yusof. Haji siapa? Suami? Jangan tukar suami Ustazah. Haji Lian. Haji Elias. Selagi ada Haji Elias kat dunia ni, Kak Nurini, selagi itulah
Kak Zarina Kak Wan awal lagi tak boleh tekan tu. mengandung. Kak Wan Wan pula dia ni, tak Kak boleh Wan. Okey, mengandung. Kak Wan. Kak Wan tak boleh mengandung. Kenapa Kak Wan tak boleh mengandung? Sebab Kak Wan tak ada pasangan. Okeylah, carilah pasangan. Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Allah Akbar. Wajjahtu wajhi Orang buta lillahi mata samawati wal dari Kak Wan. Tak menjadi kesalahan. Kak Ajah yang pengerusi Gemenur Iman yang hari ni tak ada ni, aku pun boleh doakan sekali ni. InsyaAllah. Kita orang doa untuk Saza je sekarang. Doakan Mudarus. Yang penting aku Saza dulu. Amin ya rabbal alamin. Saya terimalah doa tu insya-Allah. Okey Kak Amin. Amira dah tak payah nak sambung lagi, dah tak payah. Aku nak sambung kelas aku. Yang macam-macam. Okey, tempoh mengandung. Tempoh minimum adalah 6 bulan. Sebab itu nasab dikira 6 bulan Kak. Nasab dikira 6 bulan. Ia berdasarkan kepada 2 ayat Al-Quran yang berikut. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, surah Al-Ahqaf dengan surah Luqman. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. 30 syahra tu 30 bulan bermaksud 1 tahun 12 2 tahun setengah. Betul 2 tahun setengah, ya. 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Sekurang-kurang tempoh mengandung adalah 6 bulan berdasarkan ayat dan tempoh hamil serta menyusunya adalah selama 30 bulan. Itu adalah tempoh minimum mengandung. Dan tempoh menyusunya pula 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Apa kaitannya? Waktu atau tempoh ia dilepaskan daripada susuan apabila tempoh masa mengandung dan menyusu ialah 30 bulan dan tempoh masa menyusu ditentukan selama 2 tahun, maka tempoh bagi mengandung adalah 6 bulan sekurang-kurangnya. Okey? Kerana 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan, maka bakinya adalah 6 bulan. 6 bulan itulah antara waktu permulaan bila perempuan ataupun wanita ini diizinkan Allah ada janin berada di rahimnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan 6 bulan adalah sekurang-kurang tempoh mengandung. Oleh itu apabila seorang perempuan melahirkan anak sebelum umur perkahwinannya mencapai 6 bulan, maka anak itu tidak sabit nasabnya, tidak boleh dibin atau dibintikan kepada ayahnya, iaitu suami perempuan tersebut pada waktu itu. Dan ia menjadi, kalau di negara Malaysia ini, disebut sebagai anak tak sak taraf. Dan dia tidak boleh dibintikan kepada suami kepada ibunya itu. Kalau kurang daripada 6 bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan tempoh kebiasaan mengandung ialah 9 bulan berdasarkan waqi'. Waqi' ni maksudnya reality. Environment. Waqi'. Kehidupan. Kebanyakan orang perempuan. Mereka melahirkan anak setelah umur kandungannya mencapai 9 bulan atau lebih. Ataupun kurang beberapa hari. Itu kebiasaannya. Kebiasaan bukan yang selalu, kebiasaannya. Tempoh mengandung paling lama, Allahumma salli ala Muhammad, sebentar kat hari ini, di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullahu taala adalah 4 tahun. Dia berlaku pada zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab itu beliau menyebutkan tempoh ini. Sekiranya berlaku, maka ia adalah perkara yang terlalu dan sangat jarang berlaku. Tetapi oleh kerana ia berlaku dan memang telah benar-benar berlaku, maka Imam Syafi'i mengasaskan pendapatnya itu berdasarkan kepada keadaan realiti yang berlaku pada masyarakat itu. Tempoh biasa ialah 9 bulan. Next, tempoh maksimum adalah 4 tahun. Satu tempoh yang tidak mustahil tetapi amat jarang berlaku. Silakan yang angkat tangan tadi, Kak Nurini ya. Ustazah, ni nak tanya pasal bab mengandung ni yang Ustazah kata dikira daripada 6 bulan daripada tarikh perkahwinan. Maknanya macam mana? 6 bulan makna tarikh perkahwinan, Dia menikah 1 Januari. Okey. Maknanya dikira 6 bulan selepas tu dikira anak dia yang di dalam Kalau nasab. anak lahir selepas 6 bulan, 31 Jun, itu boleh dibinkan ke bapak dia. boleh dibinkan atau dibintikan. Tapi kalau dia lahir tiba-tiba 1 Mei. Kalau orang tu dah mengandung 3 bulan sebelum dia berkahwin, dia masih di dalam nasab. Masih boleh dibinkan. Okey, ini kekuasaan Allah, saya bagi tahu.
Jarang-jarang orang yang dia tak cukup ni dia akan lahir dalam waktu dia. Betul. Dia akan mesti tercepat. Dah cepat Allah 2 dengan minggu. izin Allah. Ah. Dia akan membuktikan dia tidak layak dinasabkan kepada suami, kepada ibunya tadi tu. Kan? Ya. Dan dia berlaku dalam masyarakat. Kami Tapi- menemui banyak kes begini. Tapi itulah nak anak tu sah ke tak sah nasabnya, ya Allah. Takut. Apa yang susahnya? Susahnya adalah ketika lelaki yang telah mengandungkan perempuan itu tanpa lafaz yang sah, maka dia berdosa seumur hidupnya dan dia kena bertaubat seumur hidupnya. Tapi katalah Ustazah, katalah orang-orang ni lah, ada yang saya pernah jumpa lah. Dia dah mengandung 2 bulan. Lepas tu dia pun nikah. Dia nikah, anak pun lahir. Tapi anak tu lahir kira kalau ikut kiraan baru dalam 7 bulan macam tu lah. Tak sampai 9 bulan. Lebih lah kan? Lebih 6 bulan lah. Tetapi lebih lah daripada 6 bulan. Bermakna boleh dinasabkan lah. Tetapi anak tu kalau daripada segi mak bapaknya boleh. tahu yang, Kan yang tak boleh. anak tu dia tahu kan Ustazah kan? Yang anak tu memang anak luar nikah. Luar nikah, ya, betul. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa itu berterusan kalau dia menasabkan pula kepada yang bukan sebab sepatutnya dia ayah dia akan- tadi tu. akan Walaupun dia melibat- bersama dengan lelaki tu. Sebab akan melibatkan keturunan. Lepas tu anak tu nanti dinikahkan, dia nikahkan, bapak tu nikahkan. Tak sah nikahnya dan dia berzina lagi. Oh, peding. Bukan setakat pening. Berdosa sepanjang hidup. Na'udzubillah min zalik. Keturunan tu Ustazah. Tu Sebab tu nak kahwin kena bagi surat nikah mak ayah benda. Betul, tahu. Sekarang dia tak boleh simply. Melainkan kalau ada kes penipuan, wallahualam lah, memang dia menanggung lah. Itulah. Tahulah, tapi kebanyakan selalunya anak sulung lah kalau yang macam tu. Sekarang tak. Tapi ada juga Ustazah yang Sekarang tak anak sulung pun kena cari macam gitu kak. surat nikah nikah ni. juga kan. Yeah. Tapi kata yang macam ni Ustazah, yang ada kalau yang ni lah yang dah belajar ni, kadang yang suka menceraikan bini tu kejap cerai, lepas tu dia tak rujuk, dia rujuk dia je, tak pergi daftar kat pejabat Dia agama. tak daftar tak apa. Dia rujuk kalau dia masih dalam edah tak ada masalah. Tapi kau dah 2-3 kali Ustazah. Kalau 3 kali haram. 2 masih boleh. 2-3 kali tak boleh lah. 2 boleh, 3 tak boleh. Oh, dia tak tahu hukum, tak belajar. Berdosa lah dia. Kalau tahu pihak berkuasa dia kena mufarakahkan. Kes ni banyak berlaku juga dekat kawasan negeri Johor. Tapi bukan semuanya orang Johor jugalah. Kadang-kadang orang luar yang datang. Kemudian dia bersekedudukan. Dia orang sumbang mahram. Dan mereka dipisahkan. Wajib lah. Pemerintah wajib memisahkan. Dia lah kerana adik-beradik kan. Ya, haram hukumnya. Ya, Allah. nak tanya apa? Risau benar kat Nurini ni. Kena risau kat Nurini. Kak Nur Saada ada nak tanya ke? Angkat tangan tu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Memang nak tanya. Silakan. Mungkin di luar sedikit tapi berkaitan jugalah berkenaan yang anak luar nikah ni. Saya Seorang pesuruh yang sumpah. Jadinya kadang-kadang saya menerima banyak permohonan yang untuk sumpah. Dia biasa kelahiran lewat ke apa-apa masalah, dia memerlukan pesuruh jaya sumpah. Jadi macam yang saya amalkan lah sebelum ni, dan kalau saya nak tengok bukti sejak nikah dia, saya kira memang tak cukup yang macam seperti Ustazah cakap tu. Biasa 6 bulan tu baru ada nasab kan. Saya kira dia sebelum cukup 9 bulan tu dia dah lahir. Jadi saya akan tolak lah permohonan tu dan saya tak sumpah. Betul ke tindakan saya tu? Okey. Sebab kalau orang yang datang itu mengaku itu hal dia. Pesuruh jaya sumpah ni dia tak ada kuasa untuk sampai belakang dalam-dalam sebenarnya. Kalau dia kata tu anak dia, kita hanya buatkan saja. Tapi kalau dia berjaya tiba-tiba dia bisik. Dia tak cakap kuat-kuat. Sebenarnya memang ni bukan anak saya. Itu tak boleh. Itu baru tak boleh. Baru tolak. Tapi kalau orang datang suruh buat kita sign untuk jadi pesuruh jaya sumpah kerana kelahiran lambat ke apa, kita tak boleh tanya sampai dalam yang tu. Sebagai pesuruh jaya sumpah tak payah. Sebab itu bukan kewajipan pesuruh jaya sumpah. Sebab
cerita Pesuruhjaya Sumpah ni, dia hanya perlu dia punya tanda tangan untuk mengakui bahawa orang itu berkata benar dengan apa yang dia buat. Segala apa yang dia kata, itulah yang dia akan tanggung nanti di hari akhirat. Dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi tak perlu risau kak. Tak perlu kerisauan begitu. Risau tu bagus, tapi takut nanti habis semua kerja kau tak nyain orang nanti kan. Jadi tak jadi kerja pula. Saya Jadi sabkan saya tak ada tolak sepenuhnya. Saya sabkan kepada yang non muslim lah. Itu saya ada jalan dekat situ. dia sebenarnya sama je, tak ada, dia tetap dia akan jadi perkara yang dosa juga antara dia dengan Allah lah. Sebab dia yang bawa. Dia yang bawa, bukan kita tahu, bukan kita yang bawa, lepas tu kita yang sayang. Kita dah tahu dia memang anak luar nikah. Tiba-tiba kita jadi Pesuruhjaya Sumpah. Dia cakap tak apa. Kita buat je ni, mengatakan kita mengakui. Itu bersubahat namanya. Itu baru betul bersubahat. Kalau tak tahu, itu bukan, mana Pesuruhjaya Sumpah takkanlah nak tanya setiap seorang yang datang tu betul ke tak betul. Tak ada, tak perlu begitu. Tak larat Ustazah. Macam kita makan dekat restoran, kita nampak restoran tu Melayu. Rupanya pekerjanya je Melayu. Tapi bila masuk dalam tu ada perkara-perkara yang haram, bercampur. Dia bukan setakat syubhah lagi tu. Dia ada yang haram, tapi dia syubhah tahrim lah. Syubhah yang menghampiri haram. Jadi kita tak tahu mula-mula kita makan. Tiba-tiba bila tengok-tengok, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Maka ketika itu kita tak perlu sampai pergi dapur, pergi cek, pergi apa, tak perlu. Tapi kalau dah sekali tahu, jangan pergi lagi. Itu je. Jangan buat lagi. Itu saja. Wallahu a'lam. Selamat menjadi Pesuruhjaya Sumpah yang bertenang. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Lain? Ustazah yang bunting pelamin. Kalau dia bunting pelamin, dia memang nikah awal, kemudian dia pelamin dia lambat datang. Lambat datang pelamin dia pula. Dia buat majlis lambat. Kakak saya begitu. Dia nikah awal, kemudian majlisnya lambat. Masa tengah majlis tu dia dah mengandung. Tak ada masalah. Kalau betul dia dah nikah awal, tak ada masalah. Sebab itu kena nikah awal. Jangan ditahan-tahan nak menikah tu. Subhanallah. InsyaAllah. Lain? Syazwan nak tanya pun. Silakan. Minta maaf. Tadi saya nak tanya balik pada tadi yang pasal istiadah ataupun period masa hamil kan? Istihadah. Ataupun period masa hamil kan? Saya pernah juga mengalami situasi itu masa pengalaman anak yang akhir ke-6. Tapi doktor dah sahkan dia luka sebab placenta previa dengan baby terlampau aktif. Baik. Tapi sekarang saya dah bimbang lah saya dah dengar ni. Macam mana kalau, sebab saya pun saya salat je 30 hari 9 bulan. Tapi kalaulah kata masa tu adalah jatuh pada bulan Ramadan, kita puasa. So puasa tu pun kena qada lah kan? Saya. Jadi kita nak kira sekarang ni, 15 hari. Kita kalau nak qada sekarang saya nak 15 hari, 15 malam. Saya. Okey, faham? Terima kasih banyak-banyak. Tu cerita dekat Nurini tu juga tu. Dia tak jumpa puasa ke masa mengandung tu? Oh, kat Nurini. Puasa. Suka hati je puasa. 1 bulan penuh. Tak ada kat Nurini. Kat Nurini ada hutang dengan Allah SWT ni. 15 hari kali 3 kat Nurini. Macam mana nak buat tu Ustazah? Dah terlebih buat. Solat lah sekarang. Solat pula. Puasa lah. Qada lah. Itu kira puasa tu tak dikira Dikira. Okey. Soalan Kak Rozita Sarif ni, saya tadi terlupa juga cerita pasal tu. Sebab kita cerita pasal solat tadi kan. Puasa kira macam mana pula? Kena qada lah. Nasib baik belajar. Alhamdulillah belajar. Alhamdulillah. Kita macam gembira je puasa penuh kan. Gembira tetapi tersilap di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebab darahnya keluar, dia kena ikut kiraan tadi itulah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Pada anak-anak muda zaman sekarang, berkumpullah dengan ibu-ibu dan kakak-kakak yang dalam Gemenur Imam ni. Gemenur Imam. Ustazah bukan saya seorang Ustazah. Geng-geng pun semua macam tu Ustazah. Semua Allahu Akbar. Jangan nak gelak sangat kat dua ini. Dah salah tu. Ya.
Aduh, ya Allah Tuhan. Aku boleh viral lah. Sebab apa tau? Aku asyik marah je ibu-ibu ni. Asyik salah je. Bukan salah. Bukan marah Kak. Saya nak menegaskan bahawa perkara ini Betul. hati-hati. Kena ganti 3 jap. Dua orang lah, 2 orang. Amboi, tadi kata 3, ni 2 orang. Memanglah 3 tetapi yang seorang tu tak kena bulan puasa. Hari ni tu tak kena bulan puasa. Yelah, ikut akak lah Kak. Ustazah tempoh penyusuan 30 bulan. Dari kandungan hingga umur anak 2 tahun. Ya Kak Rohani, kenapa? Sekejap, saya buka sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Tak habis tajuk ni, ya Allah, sebulan. Ustazah. Apa hukumnya sekejap? Sekejap Kak Azrina ni ada soalan. Apa hukumnya kalau ada sebahagiannya ada yang bagi tempoh lebih menyusu? Tak ada masalah. Nak sampai 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun susu ada bagi je. Kalau dia tak ada lain. Kalau dia kongsi adik-beradik silakan. Jangan kongsi dengan bapak dia je sudah. Ya Kak Azrina, apa dia? Tak, bila kes macam benda yang cerita ni kan, sepanjang pregnant tu datang haid. Tapi sebabkan tak ada ilmu tu, solat, puasa. Saya bayangkan tempoh habis period tu tak mandi hadas dan sepatutnya dah duduk dalam waktu kena solat kan. Ya Allah, benda kena ganti banyak benda. Solatnya, puasanya, Masya Allah sepanjang-panjang tu sebab badan sebenarnya Kak Nurini bukan setakat 2 tahun je Kak Nurini, itu ada lagi tu, nampak tu. sebab badan Nak kena mandi hadas balik ke sekarang ni? Tapi kan sebenarnya Kak, okey. Cerita puasa, ya, kena qada. Tapi solat tak perlu qada. Solat tak perlu qada. Ya. Kena minta ampun Allah kerana solat pada waktu haid. Itu saja. Itu kena minta ampun saja. Dia tak perlu qada. tak solat pada waktu haid, tapi bila haid tu dah habis tak tahu kata diri tu dah bersih daripada hadas, mandi wajib tu tak dibuat, faham tak? So mohon ampun pada Allah. Tetapi sebab kita tak tahu kita bila periodnya, bila berhentinya, tak berhenti keluar je. So, okay, ini adalah kerja rumah untuk Kak Azrina sebab dia tak masuk kelas aku lain kan. Kelas aku ni je yang dia masuk, sibuk sangat Kak Azrina aku ni kan. Tempoh biasa, tempoh maksimum ini sila highlightkan supaya dia mengetahui dalam keadaan dia mengandung, ada tempoh ini yang perlu diperhatikan. Ustazah, nanti kan orang cari saya forward kat Ustazah soalan ni. Kontak Ustazah Nulia je. Siapa Ustazah Nulia tu? Saya highlight nanti orang bom-bom akak nak tanya. Siapa Ustazah Nulia tu? Saya beritahu lah Ustazah kesayangan saya. Moga-moga dengan highlight ini akan membuka mata. Allah, betul. Akan membuka bahawa ilmu ini banyaknya yang kita Betul. lepas Banyak salah. dan akhirnya banyaknya hukum yang tidak terlaksana dengan sebaiknya. Ya. Tak, saya pun tengah duk membayangkan macam mana saya nak sampai ke dalam bentuk ayat kan. Sebab benda ni perlu Tak perlu Kak. Akak cuma perlu keluarkan je tempoh biasa, tempoh maksimum. Nanti ada orang tanya baru kita cakap. Itu saja. Tak, pasal period dalam pregnant tu. Ya, sebenarnya. Allah selamat. Untungnya kakak saya ketika dia kes tu berlaku, saya dah habis belajar, saya dah bekerja, saya dah betul-betul belajar hukum tu. Jadi saya bagi buat pengiraan pada dia. Anak bungsu dia, subhanallah. Maka ketika itu dia memang duk mengaji je Kak. Tapi 15 hari ni tak boleh mengaji dah. Ini adalah waktu haid. Waktu haid yang perlu berhenti. Sebab boleh berehat untuk tidak solat lah. Tak perlu asyik duk basuh bagi solat je. Itu adalah kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia ada padanya ilmu yang difahami. Masya Allah, tabarakallah. Moga-moga ibu-ibu yang bersama pada hari ini tidak diuji begitu lagi lah zuriat keturunan kita semua. Jadi kalau ada ketidakfahaman tentang perkara ini, belajarlah fiqhul manhaji ini sekurang-kurangnya. Kalau tidaklah cerita keseluruhan tentang fiqh wanita, tentang darah wanita itu, dalam fiqh manhaji ini pun yang sedikit ini telah membuka banyak permasalahan yang dulu kita pernah terleka dan kita macam tak tahu nak jawab macam mana Kak Surina Masya Allah, tabarakallah. Kat dunia ni tak boleh jawab, masih selamat lagi Kak Surina. Kat akhirat nanti macam mana nak jawab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah jagalah kita dan zuriat keturunan kita yang selepas ini insya-Allah. Dengan ilmu ini insya-Allah. Okay, itu saja untuk ni. Kau tak tukar ni. Mengandung pun ada haid Dia ikut kiraan haid tadi tu. Bukan mengandung ada haid. Kalau darahnya keluar sepanjang tu. Tapi kalau dia tak keluar begitu, dia kira istihadah je sebenarnya kalau beberapa hari. Lagi, okey, satu lagi. Sebelum saya tutup bab ni. Ketika contraction yang dulu kita pernah bincang, contraction tu, itu bukan darah nifas jangan lupa. Itu adalah darah
istihadhah. Dan kalau tak solat, wajib qada ketika waktu itu. Wallahu a'lam. Itu pengulangan. Dan itu adalah satu perkara yang supaya benar-benar kita dapat memahaminya, insya-Allah. Memeh, baby belajar awal sikit. Nenek duduk sekali, tak apa. Tunjuk je lah kat depan kamera ni Kak Nurini. Kena jaga baby, maknya tengah nak makan katnya. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ustazah, soalan. Soalan lagi? Sekejap, satu. Tak, bila saya sebut waktu contraction tu, darah keluar. Kalau di waktu tarikh tu, tarikh dia haid. Dia consider istihadah atau dia consider haid? Untuk bersalin, dia tetap contraction, dia kita istihadhah. Sebab dia tak cukup 24 jam. Dia kena faham balik semula. Asal 24 jam tu. Kalau contraction tu sampai 24 jam ataupun 36 jam ataupun 72 jam atau 47 jam, tiba-tiba darah asyik keluar, itu dikira haid. Faham. Daripada 24 jam. Baik. Terima kasih. Mata dia besar tu, nak belajar ke? Nama siapa sayang? Cucu nama siapa? Aira. Bunda ni. Itu Ustazah Nolia. Itu Aunty Azrina. Ya, nama dia siapa? Nama dia siapa? An-Nur Aira Irdina. Masya Allah. Bintu anak kepada? Anak kepada Iskandar Syafiq. Bertuah menantu dia lupa. Okeylah. Bolehlah. Nama lain Ustazah. Allahumma faqiha fid din wa alimha ta'wil wahdiha ila siratikal mustaqim. Amin. Allahumma amin. Kecil dah dengar kuliah Dulu aku dah umur 6 tahun baru pergi kuliah. Ramai yang amin, Kak Roha, Kak Farhana, Kak Iman, Kak Rohani. Moga-moga semuanya berbalik kepada kita semua bersama. Okey, seterusnya Kak Amnira pula. Kak Azrina. Next. Sikit lagi. Meninggal dunia. Apa cerita pasal meninggal dunia ni? Sebab kita cerita pasal mandi kan, mandi wajib. Orang yang meninggal dunia, mayatnya menjadi fardu kifayah dimandikan oleh orang Islam. Ini berarti jika ada sesiapa dari kerabatnya atau orang lain memandikannya, gugurlah tuntutan fardu tersebut. Maksudnya wajib untuk dimandikan. Dan kalau tak ada seorang yang memandikannya, Allahumma salli ala Muhammad, maka berdosalah seluruh tempat tinggal mayat itu. Maka terima kasih kepada Frontliner sepanjang pandemik kerana telah menyelamatkan seluruh negara daripada berdosa kerana menguruskan mereka yang meninggal kerana wabak yang berleluasa pada ketika itu. Dan sekarang apabila wabak sudah tiada, kita meninggal dalam cara yang biasa ataupun dalam cara yang bagaimana pun, maka cari peluang untuk berkhidmat ketika ada jenazah untuk sama ada dimandikan ataupun dikafankan. Paling tidak kita berdiri di hadapannya untuk solatkannya. Kalau ia perempuan, maka mendekatlah dengan mayat itu dan mendoakanlah secara pribadi. Lihatlah wajahnya dan doakanlah padanya untuk keselamatan dan pengampunan Allah. Seperti doa yang biasa kita sebutkan kalau lelaki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau ia ramai, seperti mana keluarga yang pernah saya kongsikan meninggal dalam kemalangan yang ramai, maka doanya adalah Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan tambahlah sedikit daripada panjangnya doa ketika untuk mereka yang dimasukkan ke dalam alam barzah itu, dalam kubur itu, sekurang-kurangnya wa wasi' madkhalahum wa akrim nuzulahum. 2 ayat tu pun sudah memadai bagi orang biasa macam kita. Jadi saya share kepada Kak Amnira bagaimana panduan untuk solat jenazah yang paling ringkas daripada sahabat baik saya. Antara salah seorang daripada admin kelas saya. Di mana ketika mana kita ingin pergi umrah, setiap hari akan ada solat jenazah. Hampir setiap hari. Hampir setiap waktu. Setiap waktu ada solat jenazah. Tapi ada beberapa waktu yang tak ada juga kalau di Madinah lah. Kalau di Mekah hampir setiap waktu. Tapi ada juga, ada kalanya sekali atau 2 waktu tak ada juga. Tetapi kerap ada solat jenazah ini dijalankan. Nanti bolehlah kongsi kepada panduan ini berdasarkan kitab ini juga sebenarnya, kitab Fiqhul Manhaj ala Mazhab Imam Syafi'i ini juga, dan juga kitab daripada amalan-amalan. Pahala sedikit, amalan sedikit, pahala berganda. Bagaimana untuk menunaikan solat jenazah ini. Maka di mana pun kita berada,
Walaupun kita dalam keadaan jauh, kita masih boleh solatkan secara ghaib, solat jenazah ghaib. Kalau lelaki doanya macam tadi tu, kalau perempuan begitu, maka ramai apa yang telah saya kongsikan tadi. Mana Kak Amirah? Dia macam lost Saya ada je. Tak nampak saya. Oh, tak nampak Kak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Wan. Ingatkan jadi Kak Amirah. Kawan-kawan semput sikit ni sebab kawan COVID ni. Ya Kak Wan. Kawan semput sikit cakap ni sebab Allahu kawan Akbar. Syafakillah. terima kasih Ustazah Amin. Apa ni nak tanya? Kalau jenazah-jenazah lelaki yang bukan mahram kita, boleh dah kita tengok jenazah dia Ustazah? Nak buat apa tengok? Kadang-kadang sahabat kita suruh kita pergi menjarah dia kan. Tapi kawan taklah pergi Sahabat tengok. lah. Dia cuma sahabat kita tengok. sekolah ke sahabat kerja Sebab lama macam tu lah ya. Dia pun suami sahabat kita kan. Jadi tak perlu lah. tak perlu Kita orang perempuan tak payah. Ya, terima kasih Ustazah. Sebab dia dikira masih lagi bukan mahram kepada kita. Begitu juga orang lelaki tak boleh melihat mayat bukan mahram. Kecuali yang menguruskan jenazah. Wallahu'alam. Kecuali dia ada perkaitan yang rapat. Keluarga angkat, keluarga susuan. Lihat seketika, doakan, dah. Itu saja. Ya Kak Zainah, ada nak tanya? Berdosa ke Ustazah kalau kita tengok jiran-jiran meninggal macam tengok lelaki kan? Kalau dia bukan mahram, dia tidaklah sampai berdosa tapi tidak digalakkanlah. Betul Kak Ustazah, apa mereka kata jenazah tu malu bila kita tengok dia. Ya, sebab dia ada aurat yang perlu dijaga. Hidup dan mati kita ni mulia tak? Masa hidup dia tak malu pula kita tengok dia ya Ustazah. Siapa tu? Saya tak kenal. Wallahu'alam. Tak payah cerita dia tu. Adalah kadang-kadang kan. Tak orang payah. yang sahabat Ayah kita semua Kak tu. Wan. Yang Ya. itu antara dia dengan Allah. Moga-moga Allah beri dia taufik dan hidayah. Ya Kak Zainah? Tak maaf Kak Wan. Ustazah kalau baca Yasin sedekah kan tak apa kan? Kalau Itu tak baik. tengok jenazah. Itu baik. Kalau Yasin tak hafal, baca Qul Huwallah je banyak-banyak kali. Okey. InsyaAllah. Siap okey ya. Okey. InsyaAllah Kak. Kak Zainah, ya nak tanya ke Kak Zainah ni? Kalau tak ada saya proceed lain. Saya tertekan Ustazah, Oh, maaf. jangan tertekan sangat. Kalau muka saja, tujuan apa kalau lelaki nak tengok perempuan, perempuan nak tengok lelaki? Tujuan apa? Apa nak jawab dengan Allah nanti? Saya tak ada jawapan. Kecuali dia bapa angkat saya Ustazah, dia pernah bagi saya nafkah. Okey, itu boleh. Contoh begitulah, contohnya lah. Kalau dia cuma kawan-kawan kita, kita boleh doakan, kita boleh sembayangkan dia. Ziarah kepada keluarganya. Ziarah isterinya lah, tak payah tengok muka dia. Tengok muka isterinya. Dan mendoakannya supaya dia sejahtera. Supaya dia selamat, supaya dia beri perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? InsyaAllah berubahlah kepada fasa yang lebih baik insyaAllah. Ya Kak Ustazah, Zarina. saya nak tanya. Ya. Macam saya kan ramai anak-anak thalassemia tapi dah remaja lah semuanya. Bila meninggal tu wajib lah saya kena pergi. Kalau tak pergi keluarga dia duk telefon tunggulah apalah. Tak kira lah Islam ke tak Islam macam tu lah. Sebab saya ni daripada dia orang tu kecil-kecil lagi saya dah memang NGO dia orang kan. Jadi haram lah saya duk tengok tu kira haram lah ya. Kalau anak-anak thalassemia ni dia anak-anak yang tidak ada dosa. Dia Alhamdulillah. Akak ada tanggungjawab untuk menjaga. Ziarah je, tak payah tengok lama-lama. Doakan lebih baik. Kadang-kadang tu lah. Kadang kita malas nak pergi bukan Islam kan. Tapi itulah. Kalau bukan Islam boleh ziarah. Tak ada masalah. Boleh ya? Boleh, harus. Hukum-hukumnya harus. Itu kebaikan. Tapi itulah kadang-kadang. Beradabnya kita kepada mereka. Kadang-kadang ada wasiat. So saya sampai saya datang, saya tolong. Kalau macam perempuan tu saya uruskan lah kan. Tapi kalau yang lelaki tu saya ada jugalah kena ada. Tempat tu kena ada, kena tengok, kena. Boleh. Itu khidmat terakhir untuk mereka. Okey, masih Ustazah. InsyaAllah. Itu kebaikan. Untuk akak lah, bekalan untuk akak. Bismillah. Lain? Tak ada Jadi orang yang memandikan mayat wajib berniat memandikannya. Jangan tiba-tiba kau cakap mayat sila niat mandi. Jangan macam-macam. Tiba-tiba dia duk niat. Sahaja aku mandi mayat. Lari semua kan? Saya panggil yang salah. mandikan tu kena. Kak Nurini lambat lah Kak Nurini. Masya Allah. Tabarakallah. Panggil salah dia macam tu.
Apa dia? Panggil ustazah je kalau minta mayat. Kalau yang tu aku tak nak datang. Aku bos seram. Lari. Amboi Kak Aminah. Seronok dia lari kau orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tapi kan Bu, ketika mandikan tu kita niatlah sebagai memandi jenazah tu, saja aku memandikan mayat ni kan, siapa? Si Pulan ni. Kerana-Mu ya Allah. Walau bagaimanapun sebentar bateri saya habis pula satu lagi tu. Sebentar. Subhanallah. Bismillah. Walau bagaimanapun hal demikian adalah selain mati syahid. Mati syahid tak payah. Orang yang mati syahid tidak dimandikan. Dan wajib memandikan mayat ialah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa radu'an di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrimil ladzi wa qassathu naqatuh ighsiluhu bima'i wasidrin. Saudara kalau tak tahu nama jenazah niat mandi ya. Kalau jadi pemandi jenazah dia akan diberitahu semua maklumat sebenarnya. Jadi kalau kita tak tahu kita tolong, si matilah. Kita sebut je macam itu. Ustazah, Allahumma salli. kalau mati ketika beranak tu dikira mati syahid ke? Syahid dunia. Ya saya. Dia Tapi mandikan yang tu kena diuruskan seperti biasa. Dia syahid okey. dunia ni maksudnya syahid yang bukan tidak diuruskan. Dia diuruskan. Seperti biasa. Cuma dia mendapat pahala syahid kerana bersalin dan meninggal dunia. Subhanallah. Ustazah, orang mati COVID tu tak mandi kan? Mandi? Mandi ke? Dia Bukan diratakan air saja. atas first aid tu je kan? Tak Ya kena saya. badan kan? Mandi lah tu, kira mandi. Itu syahid dunia. Sakit, lemas, aksiden, semua syahid dunia. Sakit kulit, sakit kusta, semua syahid dunia. Ya Kak Rafiah? Yang terbakar tu hangus. Sama. Syahid dunia. Tak payah mandi. Yang tu tak boleh mandi dah. Yang tu lain. Itu doktor kata tak boleh sentuh dah. Ustazah, syahid akhirat ni satu je, syuhada perang tu kan? Saya. Ya, yang lain tu dah kena Dengan sorry. Ketika umrah dan haji. Ya, betul. Kita dalam ihram. Okay, zaman sekarang yang adanya yang dalam ihram tu lah. Dalam ihram tu saya. Dalam ihram. Dan dibuka mukanya. Saya ada satu soalan lagi. Boleh ke? Ni boleh ke ni? Tak habis ni. Silakan. Tak, sebabnya ni antara dapat soalan juga ni. Ya saya, silakan. Biar Ustazah jawab jelas kan. Ustazah pernah dengar tak pandangan yang wanita dah habis waktu period dia tapi dia belum mandi, dia bersama dengan suami. Dibenarkan ke tak? Saya kurang faham soalannya. Minta maaf. Period dah habis tapi dia nak mandi tapi dia bersama dengan suami. Dibenarkan ke tak? Ada tak pandangan yang tu? Period tak habis? Tak, period dah habis. Dah habis, okey. Tapi dia tak mandi. Dia nak mandi tapi dia tak mandi. Dia hanya boleh istimta' je Kak. Dia tak boleh bersama sepenuhnya. Ya, yang tu saya faham lah tu ada soalan sampai ni. Maknanya dia tetap kategori tak boleh bersama sampai Dia dia tak boleh bersama. Tak boleh. Baik Ustazah, terima kasih. Nanti kalau nak confirm tanya Ustaz. Tak nak. Saya rasa dia ada jawapan. Dia suruh saya tanya Ustazah lagi. Tak nak. Tak nak. Betul lah Ustaz. Ustaz jawab pula. Allah SWT. Tapi dia walaupun sampai, dia cuma boleh apa tahu kalau kering ni. Niat puasa Ramadan sahaja. Ya, yang tu saya jelas. Betul. Niat puasa Ramadan je boleh. Kalau kita tak mandi lagi waktu sahur tu. Sahur tak mandi, kita pula lupa nak mandi masa subuh tu. Tapi kita sempat mandi waktu isyraq. Mandi. Teruskan. Tapi kalau lepas isyraq tak mandi, tak boleh puasa. Betul. Janji dah niat kan waktu sebelum fajar tu, betul? Ya, dah niat sebelum fajar. Dan tak boleh niat masa kritikal kalau lupa, dia adalah waktu sebelum subuh. Habis subuh. Itu kritikal. Okey, Itu mazhab Syafi'i. Saya jelas. Allahu'alam. Terima kasih banyak. Sama, banyak betul soalan dia kat sini ni Subhanallah. Masya-Allah. Dia pulun soalan tu kat sini ni. Laku banyak kan? Ya Kak Rafiah. Terima kasih Ustazah siapa yang dapat dalam hari ni. Banyak ilmu yang dapat pada hari ni. Terima kasih. Hadza min fadli rabbina. Allah yang berizin ni. Allah tak izin, saya pun tak boleh bercakap begini ni. Masya-Allah tabarakallah. Tapi bab haid nifas ni kan, saya sangat bersyukurlah Jawatan Agama Islam Johor lah. Ketika itu saya masih bertugas sebagai pegawai runding cara lagi. Dan diorang ni kalau dengar nama ustazah ni, ustaz dengan ustazah, dekat jabatan lain pun diorang akan panggil untuk pergi program untuk macam inilah, daurah kitab.
Saya belajar daurah kitab setahun tau. Dalam sekali tu 8 kali. Bukan sekali, 2 kali, 2 jam gitu. Tak ada. Lama, setahun. Sepanjang 2013 hingga 2014 baru dapat ijazah. Lama belajar Kak. Tapi mengajar ni, macam sekali lalu, oh semua boleh faham je. Hebat lah. Semua jamaah saya ni hebat. Itu kurniaan lah sebab kata guru saya macam ni. Dengar baik-baik. Ketika kamu belajar di sukar dan bercelaru, nanti ada satu masa yang mendengar itu akan lebih faham. Ibu-ibu lah. Cakap sekali je dah boleh faham. Tapi lepas tu ingat, oh dulu banyak salah. Dia faham lah tu dia banyak salah. Maka Kak Nurini selamat mengqada puasa. Tak faham Kak Nurini Boleh jadi yang lain pun pernah ada begitu agaknya. Yang bungsu tu lahir bulan puasa. Jadi ya Rob. Lagilah kalau dia lahir bulan puasa. Yang bayar puasa 1 bulan direct. Kenapa direct? 1 bulan Ramadan tu tak puasa? Tak beranak? 15 hari je Kak. Oh beranak bulan berapa bulan? 1 Ramadan? Ya. Kalau macam itu, itu dah kira nifas. Dah bukan haid lagi. Tapi puasa kena bayar jugalah. Nifas memang kena bayar. Benda puasa 15 hari macam mana? Yang sebulan tu solat tu yang tak tahu sebab badan berhadas tak mandi. Itu Kak Nurini dia dia tak ada masalah tu. 9 bulan solat. Tak cuti. Asalnya tak tahu hukum. Allahu Akbar. Ya Allah. Tak apalah benda. Allah nak bagi pahala di hujung usia insya-Allah. Itulah alhamdulillah. Anak pertama saya pun lahir pada 10 Ramadan. Kemudian Kak Nurbaini teruskan cerita. Kenapa kalau anak lahir 10 Ramadan 10 hari pertama tu keluar darah ke tak? Mafi muskilah. Silakan Kak Ana. Kalau tak ada keluar darah, tak ada masalah. Kalau dia ada keluar darah, sama ada dia darah istihadah ataupun darah haid. Subhanallah. Wallahu a'lam. Okay, kita selesaikan kat situ. Balik sebelum pergi darah pula. Orang dah cerita pasal meninggal tadi ni. Subhanallah. Okay. Waktu mandi. Waktu mandi kan ni? Apa tajuk dia apa ni? Orang yang memandikan mayat. Ini dah selesai ni. Bawah dia, makna dia Kak. Sampai tadi mati, lepas tu mandi yang disunatkan tu Ustazah. Yelah tu, itu makna hadis tu belum tadi tu. Makna hadis tadi tu. Last tadi tu. Mana hadis? Kita sampai mati. Ni okey alright. Ni je last. Bismillah. Di mana Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang sedang berihram, mati terjatuh daripada untanya lalu terpijak tengkuknya. Hendaklah kamu mandikannya dengan air dicampur dengan daun bidara. Allahumma salli ala Muhammad. Dan cerita ni kalau ikutkan macam hendaklah kamu mandikan dengan air dicampur dengan bidara. Tapi macam orang ihram tak perlu mandi kan? Ni dia cerita syahid mungkin. Sepatutnya. Oh ni syahid dunia ke? Syahid dunia, sorry. Ni syahid dunia juga. Ihram pun syahid dunia. Cuma dia dibuka mukanya. Minta maaf, saya tersilap tadi. Saya betulkan saya punya pernyataan. Selain daripada mata syahid, yang tadi tu peperangan. Meninggikan agama. Kalau zaman sekarang, dia boleh di Syria dan juga di Palestin. Syria di Palestin saja. Ada 2 tempat ni. Dekat Syria ada. Dekat negara lain kurang sikit lah. Tapi kalau di India, kalau ada berlaku dia menegakkan agama, pun dikira syahid yang tadilah menegakkan agama tadi tu. Dia meninggal dan dia tak perlu dimandikan. Tapi oleh kerana dia berlaku pada zaman sekarang ni, kadang-kadang pun dia orang tetap menguruskan seperti biasa. Tapi tetap dia akan menjadi kesan ketika kelak dia dibangunkan di hadapan Allah SWT. InsyaAllah. Allah yang lebih mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad. Okay? Ada lain tak? Kalau tak ada lain, maka itu saja untuk hari ini. Dan kita akan menyambung apa? Next, tajuk dia bersama sahabat Gubernur Iman ini, mandi sunat. Ya ke mandi sunat ni? Oh lain dekat dalam buku. Buku mandi pada hari Jumaat. Ini kita sambung yang tu lah nanti kan? Kita habis hari ni sampai mandi yang disunatkan, betul? Yelah sepatutnya. Tapi
Kalau ikutkan cerita tentang mati ni adalah mandi yang disunatkan lah lepas ni, mandi sunat ni. Oh, dia asingkan tajuk dia. Tapi yang ni dia tak asingkan dalam buku dia, muka surat 97 nanti insyaAllah. Ada soalan lain? Tak ada InsyaAllah dah berikut. Kalau tak ada, terima kasih banyak atas segala perkongsian, atas segala pengumuman, atas segala pengakuan, atas segala apa yang dikongsikan. Moga-moga ada kebaikan. Moga-moga Allah berikan kita panduan dan kefahaman yang jelas dan membantu kita untuk berusaha membetulkan kesilapan kita ini. Paling tidak pun kita boleh berterusan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah kerana khilafnya kita tidak belajar dengan sepenuhnya pada waktu kita muda dahulu. Dan sekarang apabila masih ada yang muda, berdoalah kepada Allah. Moga kita semua dalam keadaan ilmunya itu adalah ilmu yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita dan tidak sewenang-wenangnya buat hukum secara minta maaf, agak kasar juga saya punya bahasa petang ini, membuta tuli. Moga-moga semuanya ada panduan yang jelas daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perintah Allah ini. Sama-sama untuk keseluruhan yang beri komitmen pada petang ini bersama, bersabar sampai hujung ini. Moga-moga Allah lah yang akan menggantikan dengan kebaikan dan kefahaman dalam ilmu agama ini dan segala syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya serahkan kembali kepada Kak Amirah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakillah khairan jazak Ustazah atas perkongsian ilmu ini. Masya-Allah, kesimpulannya pentingnya kita belajar dan duduk dalam majlis ilmu ni supaya kita keluar daripada kejahilan. Seperti apa yang jadi hari ini, masya-Allah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kekilafan kita yang lalu. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dikasihi. Mudah-mudahan tambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Jazakallah khairan jazak juga kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Kak Amirah, sebab saya dah dengar Kak Amirah cakap jazakillah tu, yang dapat seorang aja ramai-ramai Gemenur Iman tu nanti. Jadikan dia jazakunallah. Jazakunallah pada tim Gemenur Iman. Sahabat-sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah, yang istiqomah duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Teruskan bersama-sama dengan Gemenur Iman, dengan majlis-majlis dengan kuliah-kuliah yang kita sediakan, masya-Allah, kerana sangat-sangat memberi manfaat. Ustazah, sedikit heban kuliah hari ini. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof dengan bacaan Yasin, tahlil, doa dan tazkirah ringkas. Al-Fadil Ustaz ialah Ketua Imam Masjid Sayyidina Uthman Ibn Affan. Dan kuliah akhir kita, mesti ada jemaah yang rindu dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tafsir dan makhrajul huruf, insya-Allah. Teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman malam ini, insya-Allah. Moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih kepada jemaah yang istiqomah berinfak untuk tabung Gemenur Iman. Moga dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenur Iman dapat diteruskan, dapat dijalankan. Hanya Allah saja yang dapatnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya mewakili Gemenur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'budana wa ta'ammulana wa qira'atana wa tajammu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka sami'ud du'a.
اللهم جمعنا هذا الجمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمخسرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya nak request hari ni, ibu-ibu.